Assalamualaikum semua. Cikgu harap kamu semua sihat. Bersama cikgu lagi di dalam kelas Bahasa Melayu dan kita masih lagi berada dalam tema kemasyarakatan, unit masyarakat penyayang, dan tajuk kita pada hari ini ialah susah senang kita bersama. Diharapkan kamu semua sudah bersedia dengan buku teks dan buka muka surat 5. Baiklah, pada hari ini standard kandungan yang akan dicapai ialah 4.1 iaitu mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastra. Manakala standard pembelajaran pula 4.1.1 di mana kita boleh bercerita dan mengujarkan dialog mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun. Di akhir sesi pembelajaran kita hari ini, cikgu harap kamu boleh bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun secara individu dan juga memahami maksud peribahasa yang diujarkan dengan betul secara individu. Dan cikgu juga berharap kamu boleh bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun secara individu dan serta memahami maksud 7 daripada 9 peribahasa yang diujarkan dengan betul secara individu selepas tamat sesi pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, mari kita mulakan dengan aktiviti pertama, bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun. Gambar ini dapat kamu lihat dalam buku teks kamu muka surat 5. Cikgu nak kamu mendengar dengan teliti bagaimana intonasi cikgu mengujarkan cerita di bawah. Susah senang kita bersama. Pada suatu hari, Afifi ditegur oleh ayahnya kerana kelihatan gelisah. Afifi memohon maaf. Afifi menjelaskan bahawa dia bersimpati dengan rakannya Danish. Encik Nazri mendekati Afifi. Kamu usah susah hati. Rakan Taman Seri Damai telah bulat kata untuk membelikan Encik Azmi sebuah katil khas. Kita juga akan membiayai sebahagian kos rawatan beliau. Segala kebajikan keluarga Encik Azmi yang bagai layang-layang terputus talinya akan disempurnakan oleh komuniti taman ini, jelas Encik Nazri. Terima kasih ayah, barulah lapang dada saya apabila mendengar kata-kata ayah. Saya dan kawan-kawan juga akan memberikan sokongan moral kepada Danish, kata Afifi. 2 minggu kemudian. Terima kasih semua. Penduduk Taman Seri Damai mempunyai hati emas. Bantuan yang saya terima ini pantas macam kilat. Sama-sama, kita hidup bermasyarakat, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rezeki yang kita ada, kita sumbangkan sedikit untuk golongan yang memerlukan. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Bertuah sungguh kita mempunyai pengerusi taman seperti Encik Nazri. Beliau seorang yang cepat kaki, ringan tangan. Diharapkan kamu juga dapat bercerita dengan intonasi dan sebutan yang betul. Baik, sekiranya kamu meneliti petikan cerita di atas, kamu dapati ada beberapa perkataan dan fasa ditulis dengan warna biru. Siapa boleh beritahu cikgu mengapakah perkataan tersebut diwarnakan dengan warna biru? Ya, betul. Perkataan-perkataan tersebut merupakan seni bahasa yang disebut sebagai peribahasa. Baiklah, peribahasa merupakan ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian atau makna tertentu. Peribahasa biasanya terdiri daripada simpulan bahasa, perumpamaan, bandingan semacam, bidalan, pepatah dan kata-kata hikmat. Baiklah, cikgu harap kamu boleh mengenal pasti peribahasa yang terdapat di dalam petikan tadi.
Aktiviti kita yang seterusnya ialah memahami maksud peribahasa yang terdapat dalam cerita dan dialog yang diujarkan. Di sini cikgu telah menyenaraikan peribahasa yang terdapat dalam petikan. Yang pertama iaitu susah hati. Susah hati bermaksud sedih ataupun duka cita. Yang kedua, bulat kata. Bulat kata ialah semua ahli bersetuju dengan keputusan yang diberikan. Maksud peribahasa yang kedua tadi ialah contohnya dalam sebuah mesyuarat terdapat seorang ahli mencadangkan aktiviti gotong royong diadakan pada hujung minggu dan cadangan tersebut dipersetujui oleh semua ahli yang hadir. Yang ketiga, lapang dada. Lapang dada bermaksud perasaan lega. Contohnya, kamu berasa lega apabila kamu tidak dimarahi oleh ibu apabila terlewat pulang dari sekolah. Peribahasa yang keempat, hati emas. Hati emas bermaksud baik hati. Baiklah. Maksud bagi peribahasa yang seterusnya iaitu bagai layang-layang terputus talinya ialah putus harapan untuk meneruskan hidup. Awak tengok bagaimana rupa atau bagaimana keadaannya layang-layang apabila talinya putus. Dia akan terbang merata-rata dan akhirnya hilang di bawah angin. Peribahasa yang seterusnya ialah pantas macam kilat. Pantas macam kilat membawa maksud sesuatu yang dilakukan sangat cepat. Seterusnya ialah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, yang bermaksud mengalami susah senang bersama-sama. Peribahasa seterusnya, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Maksud peribahasa ini ialah pengagihan yang sama banyak. Sebagai contoh, jika kamu ada sebiji kek dan dibahagikan dengan 5 orang ahli keluarga kamu, secara adil, semua ahli keluarga kamu akan dapat makan dengan puas dan kenyang. Tetapi, sekiranya sepotong kek yang kamu ada, jika dibahagikan dengan adil kepada 5 orang ahli keluarga, semua akan dapat merasa kek tersebut walaupun tidak kenyang, tetapi semua orang akan dapat merasa kek tersebut. Peribahasa yang terakhir sekali ialah cepat kaki ringan tangan yang membawa maksud rajin dan sangat giat. Okey, aktiviti kita yang terakhir iaitu latihan dalam Google Form. Cikgu telah menyediakan latihan di dalam Google Form dan telah cikgu muat naik ke dalam Google Classroom. Cikgu juga akan berkongsi link ataupun pautan Google Form dalam grup WhatsApp selepas kelas nanti. Cikgu harap kamu semua dapat menyiapkan latihan yang telah cikgu berikan dalam masa yang telah ditetapkan. Baiklah, kita pun telah tamat sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap apa yang telah cikgu sampaikan sedikit sebanyak dapat membantu kamu dalam menyiapkan tugasan. Dan cikgu harap kamu semua faham dengan apa yang dimaksudkan dengan peribahasa dan mengambil usaha untuk membuat sedikit carian di dalam internet peribahasa-peribahasa yang lain yang perlu kamu pelajari. Sekiranya kamu menghadapi masalah, kamu boleh menghubungi cikgu melalui talian WhatsApp. Okay, kita akan berjumpa lagi di dalam kelas yang akan datang. Terima kasih.